حبيب الله يا خير البرايا ويا عالم المناقب والمزايا ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-16. Kita sampai bab yang ke-19. Bab ke-17. Baik. Kita telah membaca dahulu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mengingati mati. Dan kita telah berjumpa dengan kita juga telah baca bab yang ke-18, bab ma jaa man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Bab siapa yang suka berjumpa Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengannya. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-19, bab ma jaa fi inzarin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan, pada memberi ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kaumnya. Kita bacakan dahulu hadisnya. An Aisyah qalat, lamma nazalat hazihil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyah binta Abdul Muttalib, ya Fatimah binta Muhammad, ya bani Abdul Muttalib, inni la amliku lakum minallahi syai'a, saluni min mali ma syi'tum. Hadis yang hasan lagi gharib. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya, tak kala turun ini ayat dan diberi ingat akan kerabat kamu yang hampir-hampir. Satu ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat ini membawa maksud, dan hendaklah kamu memberi peringatan kepada kaum keluarga kamu al-aqrabin, yang hampir-hampir dengan kamu. Isteri kamu, anak-anak, mak bapak, adik-beradik, bagi peringatan kepada mereka dahulu. Ayat ini turun. Bila turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyah, wahai Safiyah binta Abdul Muttalib, binti Abdul Muttalib, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, ya bani Abdul Muttalib, wahai anak cucu Abdul Muttalib, inni la amliku lakum minallahi syai'a, bahwasanya aku tidak memiliki bagi kamu daripada Allah sesuatu. Saluni min mali, mintalah padaku daripada hartaku, ma syi'tum, apa-apa yang sekehendak daripada kamu. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Nabi memberi peringatan kepada istrinya, Nabi memberi peringatan kepada anak-anaknya, Nabi memberi peringatan kepada keluarganya. Nabi mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni tak ada benda apa nak diwariskan. Tidak ada benda apa yang nak diwariskan. Nak minta apa, mintalah. Apa yang aku ada ni aku bagi pada kamu. Kata hadis, kata ulama, hadis ini adalah hadis yang hasan lagi gharib. Di sini kita lihat tentang periwayat hadis ini. Nama periwayat hadis ini ialah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang 2-3 menjak ini, 2-3 hari ini, orang duk membicarakan tentang umur Siti Aisyah ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat yang lepas, dalam surat khabar ada satu ustaz, dia cerita tentang umur Aisyah ni ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad. 2-3 minggu dulu dia sebut umur Siti Aisyah ketika kahwin dengan Nabi bukan umur 6 tahun 7 tahun, bukan 9 tahun, umurnya 18 tahun lah, 19 tahun lah. Dikatalah hadis ni salah lah, Urwah bin Hisham bin Urwah ni nyanyuk lah, tua lah. Hari Jumaat lepas dia perbetul balik. Kamu yang timbulkan isu, bila jadi isu kamu buat tarik cerita balik. Dulu dia cerita tentang mak Nabi ni masuk neraka, bapak Nabi ni masuk neraka. Bila orang-orang tibai dia, orang hentam dia balik, dia perbetul balik. Sebab tu tuan-tuan, orang kita ni, saya tak faham tengok orang kita ni. Dia mudah sangat. Saya bukan nak hina orang ke apa, tidak. Berhati-hatilah. Benda yang tak menjadi satu, benda yang boleh menimbulkan satu masalah, terus buka. Jangan bayangkan Siti Fatimah ni, Siti Aisyah ni, anak isteri Nabi ni, ketika kahwin dengan Nabi ketika 6 tahun, 7 tahun, tinggal umur 9 tahun. Jangan duk bayang umur 9 tahun macam anak kita. Anak kita ni tak apalah 9 tahun. Kita tengok pun kecil. Kahwinnya Siti Aisyah dengan Nabi itu bukan kerana umur semata-mata. Kahwinnya Nabi dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha kerana Siti Aisyah tu dah layak berkahwin. Mungkin kerana faktor badannya. Semalam satu anak Pakistan mai jumpa saya, nak masuk tahfiz. Budak perempuan. Tinggi lebih pada saya lagi. Saya ingatkan mak budak. Baru umur 11 tahun. Tinggi lebih pada saya. Badan besar. Saya tanya pada mak dia ni, dah kahwin ke belum? Dia kata sekolah rendah, tak habis lagi Ustaz. Astagfirullahalazim. Jadi bukan umur yang menjadi sandaran. Dia yang menjadi sandarannya ialah layak atau tak layak kahwin itu. Sampai pergi kata hadis ni tak betul, pergi kata cucu Sayyidina Abu Bakar tak betul bila pindah ke Iraq jadi nyanyuk lah apalah. Hang tu siapa? Hadis ni disepakati oleh ulama. Imam Bukhari sepakat, Imam Muslim sepakat. Ini hadis sahih tentang perkahwinan Nabi dengan Siti Aisyah. Kita ni yang tak tahu apa, pandai-pandai pergi kata benda ni tak betul lah, hadis ni kena kaji balik lah, Urwah bin Hisham ni nyanyuk lah apalah. Siapa kita? Bila orang nasihat dia, orang perbetul dia kata balik, saya ni jangan kata kat saya lah apa. Ni jenis apa? Dulu hang kata macam ni, bila orang tegur hang kata, sebelum hang keluarkan kenyataan, kaji dulu. Ni kita ni orang Melayu ni, asal keluar dalam TV tu kira betul tak? Asal ustaz ni keluar dalam TV buat interaktif Quran ke apa nama ke, kita mula dah. Sabar dulu, berhati-hati dulu. Bukan semua yang keluar TV ni kita boleh terima bulat-bulat. Kaji dulu. Ini hadis apa? Taraf hadis ni siapa? Siapa yang muktamadkan hadis ni? Siapa yang bersepakat dengan hadis ni? Bukhari dan Muslim. Bila sebut Bukhari dan Muslim, hadis ni hadis sahih tentang perkahwinan Nabi dengan Siti Aisyah. Tutup buku. Kalau orang kafir kata Nabi Muhammad ni kahwin dengan budak, saya tunjukkan pada tuan-tuan, budak yang umur 11 tahun, budak yang umur 9 tahun. Tuan-tuan pergi ke negara Arab, tengok orang Arab, tengok orang Mesir, tengok mana-mana perempuan Arab yang umur 9 tahun, yang umur 8 tahun, kalah isteri kita. Isteri kita tu jatuh adik dia. Pasal apa? Dengan besar, dengan ragam dia. Jadi bukan umur itu yang menjadi persoalan. Persoalannya ialah layak atau tidak layak Siti Aisyah itu kahwin. Kerana faktor badannya dan sebagainya. Baik. Ketahuilah wahai saudaraku. Sayugianya lah bagi seseorang yang menjadi pemimpin. Dan penunjuk itu bahawa ia memimpin dan menunjuk kaum kerabatnya yang hampir. Kemudian daripada yang lebih hampir. Kemudian yang lebih hampir pula hinggalah kepada akhirnya. Mana-mana orang yang jadi pemimpin, yang menjadi ketua, tak kiralah ketua pada siapa pun, mula-mula sekali Quran suruh kita, Nabi suruh kita buat apa? Memberi peringatan kepada orang yang hampir kepada kita.
Siapa dulu? Isteri kita. Siapa lagi? Anak beranak kita. Siapa lagi? Anak cucu kita, yang hampir-hampir dengan kita, dipanggil sebagai al-aqrabin. Kemudian orang-orang yang jauh daripada kerabat. Kemudian orang-orang yang bukan kerabat. Lepas tu barulah datang ipar duai, barulah datang sepupu sepapan. Selepas itu barulah datang kepada orang yang bukan kerabat kita. Demikianlah berjalannya hal ini daripada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Allah Taala, daripada sebagaimana yang tersebut dalam perkara ini dalam hadis-hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya, diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha dipanggil sebagai Siti Aisyah As-Siddiqah. Ya, dipanggil sebagai As-Siddiqah yang benar. Katanya, tak kala turunlah ini ayat kira-kira maksud begini, dan berilah ingatan oleh kamu wahai Muhammad dengan azab akhirat akan kaum kerabat kamu yang lebih hampir, kemudian yang sehabis-habis rapat dengan kamu daripada kerabat. Maka Nabi pun mulalah menyeru kepada kerabatnya yang serapat-rapat dengan Nabi. Maka dipanggillah, hai Safiyah binti Abdul Muttalib, yakni mak saudara Nabi, yakni adik-beradik kepada abang ayah Nabi. Dan dipanggilnya, hai Fatimah binti Muhammad, putri Nabi. Dan dipanggilnya, hai anak cucu Abdul Muttalib. Bahwasanya aku tiada sesuatu yang aku milik daripada Allah Ta'ala yang boleh melepaskan daripada azabnya akan seseorang, melainkan masing-masing hendaklah melepaskan diri kamu dengan menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian daripada bertuhankan Allah dan mengakukan aku pesuruhnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini Nabi kata, wahai Safiyah, mak saudara aku, wahai Fatimah, anak aku, wahai anak cucu Bani Muttalib, tidak ada siapa yang boleh tolong kamu. Aku ni walaupun Nabi, bapa kamu, anak menakan kamu, anak saudara kamu, aku tak boleh tolong kamu, kata Nabi SAW. Yang boleh menolong kamu ialah beriman, kamu sendiri beriman kepada Allah, percaya pada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, kamu buat amalan, amalan ini saja yang boleh tolong kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang Allah ni nak bagi syurga ni tuan-tuan, dia nak bagi syurga ni pada insan-insan yang terpilih. Kadang-kadang jatuh kepada rezeki. Ada orang yang tak pernah sujud kepada Allah langsung, tak pernah solat, tak pernahnya semayang, tak pernahnya puasa, mati masuk syurga. Ni hebat ni tuan-tuan. Di antaranya ialah sahabat Nabi yang bernama Ammar, yang masuk Islam dalam peperangan Uhud. Hari ini masuk Islam dalam peperangan Uhud, tak sempat solat, tak sempatnya semayang, mati syahid. Sampai sahabat-sahabat pun tak tahu yang dia tu Islam. Dalam peperangan Uhud itu, dia jadi orang yang sangat berani. Lain heran, dia ni tak Islam, apa pasal yang dia tolong kita? Dia bukan Islam, pasal apa yang dia bantu kita? Rupa-rupanya mereka tidak tahu yang dia ni dah Islam. Sebab baru sangat masuk Islam. Dia masuk Islam ketika sahabat-sahabat sedang membuat persiapan nak pergi berperang. Dalam orang duk sibuk perang, dia masuk Islam. Dia jumpa Nabi, dia Islam. Nabi kata, jom pergi perang. Dia pun pergi perang sekali. Dalam duk berperang itu, dalam duk perang, sahabat tengok, apa hal dia ni tolong kita pula? Apa hal dia ni ke depan pula ni? Apa hal dia ni maju ke depan pula ni? Sahabat-sahabat tak tahu yang dia tu masuk Islam. Sampailah dia mati, sahabat bagi tahu pada Rasulullah, dia ni belum Islam ya Rasulullah, tapi dia boleh perang dengan kita. Kata Nabi, dia telah Islam sewaktu kita tak datang dalam peperangan ini. Dia tak sempat solat, dia tak sempat semayang, dia tak sempat puasa, dia tak sempat buat apa ibadat. Dia dijemput oleh Allah sebagai syuhada, sebagai syahid. Dia masuk syurga. Nabi kata, dia akan masuk ke dalam syurga. Tak sempat buat apa-apa. Ini nama dia rezeki. Nama dia rezeki. Kita yang dah Islam ni, nak dapat syurga macam mana? Nak dapat syurga dengan amalan kita.
Nak dapat ganjaran ni tuan-tuan dengan amalan kita. Tidak ada siapa yang boleh tolong kita. Hatta Nabi Muhammad pun tak boleh tolong isterinya Aisyah. Tak boleh tolong anaknya Fatimah. Melainkan dengan amalan masing-masing. Maka kata Nabi SAW, siapa-siapa yang tiada mahu percayakan Allah dan tiada mahu mempercayakan Muhammad, maka tiada upaya bagi Muhammad melepaskan siapa-siapa kamu daripada azab Allah, jikalau sekalian kamu itu kerabat-kerabat Muhammad yang sehampir-hampir kerabat sekalipun, dia tak boleh tolong. Nabi kata, kalau kamu ni anak aku sekalipun, paling rapat dengan aku sekalipun, kalau tidak ada amalan, aku tak boleh tolong kamu. Itu tuan-tuan faham daripada hadis ini. Dia nak sebut kepada kita, yang membawa kita selamat di dunia dan akhirat ialah amalan kita. Bukan pegangan kita, pegangan politik kita, bukan. Kalau tuan-tuan pegang politik mana pun, tak semayang, Tuhan tak terima juga. Ni kena clear benda ni. Clear betul-betul. Nabi sendiri kata, hang anak aku pun aku tak boleh tolong hang kalau hang sendiri tidak ada amalan. Apatah kita ni bukan anak Nabi, anak cucu Nabi lagi jauh. Maka Nabi pun tak boleh tolong kita jika kita sendiri tidak mempunyai amalan. Amalan tu kita kena kuat. Masalah kita hari ini, kita kadang-kadang tak mementingkan amalan. Yang kita pentingkan ialah jemaah. Saya nak main ceramah sini pun dia pun tanya lagi, saya ni UMNO ke PAS? Dalam kereta tadi ada orang tanya saya, Ustaz ni UMNO ke PAS? Masya Allah, heran saya tuan-tuan, tak habis-habis. Kalau saya orang PAS pun semayang tak betul, tak lepas. Kalau saya orang PAS semayang tak betul, tak lepas saya. Angkat takbir pun tak betul, Allahu Akbar, tak sah, walaupun serban besar bakui atas kepala saya. Tuhan bukan nilai serban, Tuhan bukan nilai janggut, Tuhan nilai ibadah. Jaga elok-elok tu tuan-tuan. Sebab kita hari ini kita suka kata yang bukan-bukan. Ya, kita suka menilai orang tanpa memerhatikan kepada amalan kita. Kita suka tuduh orang, cakap yang bukan-bukan. Saya selalu sebut pada tuan-tuan, kita pandai memberikan penghukuman dan penghujahan kepada akidah orang. Kita kata, Ustaz, orang sana tu dia tak boleh pakai akidah dia, Ustaz. Pak siapa tak boleh pakai akidah dia? Sebab dia menolak hudud, dia menolak hukum Islam, akidah dia jatuh. Menolak akidah hukum Islam tu jatuh akidah. Satu hal betul. Menolak hudud tu salah. Tetapi kita kena ingat, orang itu menolak hudud, kita menolak apa? Dia menolak hudud, kita menolak menikah dua. Kita menolak poligami. Poligami itu dibenarkan dalam syarak. Bila dia menolak hudud, kamu menolak poligami, maknanya dua-dua menolak Quran. Hedwin kata, kita serupa. Sama saja. Saya tak tolak poligami, Ustaz. Saya terima poligami. Tuan Haji memang terima poligami sebab Tuan Haji yang nak poligami. Cuba anak Tuan Haji dipinang sebagai isteri nombor 3. Tuan Haji bagi tak? Ambil kapak kejar, pantang tok nenek aku menikah 2-3. Maknanya Tuan Haji dah menolak satu hukum. Jadi kalau kita selalu nampak kesalahan orang, kadang-kadang kesalahan tu dia mai pada kita balik. Sebab itu berhati-hati. Menolak Quran bukan makna menolak hudud. Menolak mana-mana ayat di dalam Quran. Ayat Quran kata, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam benda dosa dan dalam benda pergaduhan. Allah sebut dalam Quran, jangan kamu tolong-menolong dalam benda dosa dan dalam benda pergaduhan. Quran larang kita bergaduh. Quran larang kita menolong pada benda dosa. Kalau kita menolong pada benda dosa dan menolong dalam benda permusuhan, maknanya kita dah menolak satu ayat dalam Quran. Samalah dengan orang yang menolak hukum qisas dan sebagainya. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan. Kalau kita kata akidah orang tak betul, mungkin kita juga mempunyai akidah yang tak betul. Kalau kita kata bahawa orang lain itu menolak Quran, mungkin kita juga menolak Quran dalam bentuk yang lain daripada orang lain yang menolak Quran. Yang kita hanya nampak salah dia, tapi kita tak nampak salah kita. Bukankah dalam Quran sebut jangan mengumpat? Kita juga mengumpat, maknanya kita telah menolak Quran.
Dalam Quran sebut jangan memfitnah orang. Kita memfitnah orang, maka kita juga dikira menolak Quran. Jadi orang hari ini hanya nampak menolak hudud itu saja, tergelincir akidah. Sebenarnya menolak ngumpat, menolak fitnah dan sebagainya juga merupakan tergelincir akidahnya. Kerana mengumpat, fitnah, bermusuh itu juga perkara yang disebut oleh Allah di dalam Quran. Tolong berhati-hati. Jangan cepat memberi markah kepada orang. Setengah orang ni tuan-tuan, mulut dia mulut automatik. Bukan kereta aja auto, mulut pun auto. Dengar aja pak bagi hukum, dengar aja pak bagi hukum. Mudah sangat mengeluarkan hukum. Sedangkan kita ni berhati-hati. Hukum itu ialah hak Allah. Kita tak boleh sewenang-wenang memberi hukum. Sebaliknya kita berhati-hati, bercakap dengan sopan, bercakap dengan baik, baru kita boleh faham. Di sini Nabi ajar pada kita. Aku ni Nabi, kata Rasulullah. Kamu tu anak aku, kamu tu mak menakan aku, kamu ni isteri aku, kamu ni anak cucu aku. Aku tak boleh tolong kamu jika kamu sendiri tidak mempunyai amalan-amalan yang kamu bawa sebagai bekalan di hari kiamat. Tak usahlah kata dan minta pada aku melepaskan azab Allah di hari kiamat. Dan yang boleh sekalian kamu minta pada aku, dan aku boleh beri hak aku apa yang ada. Yang kamu nak minta pada aku sekarang, minta di dunia. Yang ni aku boleh bagi. Tu pun apa yang aku ada. Minta roti, aku boleh bagi roti. Minta susu, aku boleh bagi susu. Apa yang aku ada, aku boleh bagi. Di hari kiamat, tak boleh minta lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang boleh melepasi titian sirat. Saya dah baca satu ustaz mana pula, datuk pula, ni datuk pula. Dia kata mana ada titian sirat. Titian siratul mustaqim tu mana ada. Dia tulis buku ke apa ke, dia mengajak baru ni apa ke. Titian siratul mustaqim tu tak ada. Dia tak pernah jumpa. Hang tak pernah jumpa, duk diam-diam, orang lain jumpa. Saya cukup bengang tuan-tuan, puak-puak ni. Satu ustaz dia mengajar. Dia kata mana ada larangan puasa hari Jumaat, mesti berkawan dengan hari Khamis, ataupun diikuti dengan hari Sabtu. Nak puasa-puasa sajalah. Dia boleh kata kita ni boleh puasa hari Jumaat semata-mata. Dia kata mana ada hadis. Tak jumpa hadis, duk diam-diam. Tak jumpa tanya. Mari anak murid dia main jumpa kat saya. Dia kata, ustaz betul ke kita ni tak boleh puasa sunat? Kita boleh puasa sunat semata-mata hari Jumaat? Saya bacakan dua hadis. Saya buat keluar kitab, ni hadis dia. Kedua-duanya hadis sahih. Saya kata ni hadis pertama. Isteri Nabi. Isteri Nabi ni puasa. Nama isteri Nabi ni Juwairiyah Al-Harith. Dia balik ke rumah, Nabi balik ke rumah Juwairiyah. Nabi tanya pada isteri dia, mai makan sekali. Isteri dia kata, saya puasa hari Jumaat. Nabi tanya dekat Juwairiyah, semalam kamu puasa tak? Semalam tak puasa. Besok puasa tak? Besok cadang tak mau puasa. Kalau begitu buka puasa, mari kita makan sama-sama. Itu hadis Nabi suruh Juwairiyah buka puasa hari Jumaat. Sebab semalam hari Khamis dia tak puasa, besok hari Sabtu dia tak cadang nak puasa. Maka satu lagi hadis sahih menjelaskan, jangan puasa macam orang Yahudi yang semata-mata puasa hari perayaan mereka. Hari Sabtu ni perayaan di hari Yahudi. Hari Ahad adalah hari perayaan mingguan orang Nasrani. Mereka ni puasa pada dua-dua hari ni. Kalau kamu nak puasa, kata Nabi pada hari Jumaat, mesti ada kawan. Sama ada sebelum dia, hari Khamis, atau dikawan dengan dia hari Sabtu. Kenapa yang makruh puasa sunat pada hari Jumaat? Kerana hari Jumaat ialah hari untuk beribadat. Zikir, baca Quran. Zikir, baca Quran, semayang, pi masjid awal, beribadat banyak-banyak. Kalaulah kamu puasa, badan kamu jadi lemah, kamu kerja tidur saja, akhirnya tidak ada ibadah. Sedangkan hari Jumaat adalah hari ibadah mingguan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita ni tak jumpa dalil, tak jumpa hukum, jawab wallahu a'lam. Kan manis bahasa dia.
Saya tak dapat jawab, wallahu a'lam, tunggu saya baca dulu, tak pun saya tanya ustaz-ustaz lain dulu. Minta maaf. Ini terang-terang pergi jawab, tidak ada titian sirat. Hang tak baca kitab ke? Kalau tak jumpa kitab, duduk diam-diam. Bila kita keluarkan fatwa, keluarkan hukum, pergi cakap pula dalam TV, pergi keluar pula dalam paper, orang pegang cakap kita. Bila ustaz lain buat keluar hadis, buka kitab tunjuk, akhirnya jadi malu kita. Sebab tu berhati-hati. Jangan cepat-cepat buat keluar satu-satu benda yang boleh menyusahkan masyarakat. Penceramah yang baik, guru yang memahamkan orang yang belajar. Bukan guru yang memeningkan kepala orang yang belajar. Ini bila anak murid keluar tu tak dapat satu kepastian. Bolehkah? Bolehkah? Tak bolehkah? Tak bolehkah? Tak dapat jawapan. Itu bukan guru. Guru ialah anak murid keluar daripada pintu, semua anak murid puas hati. Aku faham, hari ni dapat jawapan. Itu baru nama dia ustaz. Itu baru nama dia penceramah. Bukan anak murid keluar dalam keadaan tak puas hati. Pelik sungguh. Pelik sungguh. Akhirnya kita dah jadi menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Baik. Pintalah oleh sekalian kamu daripada aku hartaku sekehendak kamu, nescaya kamu dapat. Tetapi azab Allah, jika kamu minta tolong lepaskannya daripadanya, tentulah aku tidak akan terlepaskan, melainkan kemudian daripada Islam sekalian kamu. Walaupun di hari kiamat, kata Nabi, aku tak boleh tolong. Ustaz, saya ada baca satu hadis. Dia kata Nabi boleh tolong. Nabi boleh tolong, nama dia syafaat. Syafaat macam mana cerita pula Ustaz? Syafaat ini ialah pertolongan. Orang yang boleh bagi syafaat ada 4. Pertama, para nabi. Itu orang yang boleh memberi syafaat. Kedua, orang yang dipanggil sebagai siddiqin, orang-orang yang benar. Yang ketiga, orang-orang ulama. Yang keempat, orang-orang yang baik muamalahnya sesama manusia. Ada 4 golongan ini boleh memberi syafaat. Ada hadis kata mereka ni boleh bagi syafaat antara seorang sampai 3 orang. Ada yang kata boleh bagi syafaat 10 orang. Dan Nabi Muhammad diberi pilihan. Diberi pilihan di dunia ni. Sama ada nak mengampunkan dosa umatnya ataupun memberi syafaat di hari kiamat. Nabi Muhammad memilih yang kedua, memberi syafaat di hari kiamat, nak tolong umat dia di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, bila keadaan sejengkai matahari di kepala, ada yang kata sejengkai ni sejengkai 1 mil, ada yang kata 1 mil ni maknanya 1 batu, ada yang kata matahari di kepala ni sebesar atau sepanjang celak mata. Kita ada celak mata tu, panjang tu ya celak mata tu. Celak mata yang kita beli dengan apa nama yang style dulu-dulu, yang ada sarung dia, yang ada besi dia tu, tembaga tu. Panjang itu je, panjang celak mata. Matahari sejengkai di kepala. Maka pada masa itu, umat Nabi Muhammad, umat manusia ni dalam keadaan terseksa. Dengan peluhnya, dengan azabnya, lama nak tunggu pula untuk dipanggil, dihisap. Maka mereka pun berpakat-pakat. Jomlah kita jumpa mana-mana Nabi yang boleh tolong kita. Sampai bila kita nak beratur panjang macam ini? Sampai bila kita nak berhimpun lama-lama di padang mahsyar macam ini? Maka mereka pun pakat, jom kita cari Nabi Adam AS. Ambil keputusan cari Nabi Adam. Dalam duk cari itu jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapa kami. Engkau adalah manusia yang awal-awal diciptakan. Engkaulah manusia yang ditiupkan ruhnya oleh Allah kepada kamu. Kamu nampak tak kami ni dalam keadaan azab? Boleh tak minta kepada Allah supaya ringankan azab kami dan cepatkan hisab kami? Supaya senang kami ni tahu syurga ke neraka. Nabi Adam kata apa? Wahai manusia, hari ini adalah hari yang paling Allah murka. Dan Allah tidak pernah murka melainkan macam hari ini. Hari ini hari yang paling Allah murka sekali. Aku tak berani jumpa Allah sebab Allah pernah murka pada aku. Aku pernah dilarang makan buah. Aku makan buah itu. Aku malu jumpa Tuhan.
Nafsi, 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 kata Nabi Adam. Aku punya hai, aku punya hai. Hampa-hampa punya hai. Nabi Adam tak mau tolong kita. Sebab kata dia, aku makan buah yang dilarang sekali seumur hidup. Nabi Adam, dia makan buah yang dilarang sekali seumur hidup dia. Dia sudah malu jumpa Allah. Kita makan benda yang dilarang berapa kali dah? Rasuah, berapa banyak dah balun? Berapa banyak dah rasuah kita tibai? 10 ringgit pun balun. 10 juta lagi sapu lah. Apa nak jawab dengan Allah ni tuan-tuan? Berapa ramai orang yang pergi makan benda yang tak betul? Orang lain dapat korban 1 kilo, dia dapat 5 kilo. Orang lain 1 kilo ya, dia 4 kilo lebih. Anak dia 3 orang, isteri dia seorang balun. 4 kilo orang balik campur dengan dia 5. Tak apalah isteri dia pergi kutip daging korban. Ni yang cilok. Baik punya cilok. Sambil duduk timbang, sambil masuk ruang meja. Sambil duduk timbang, sambil masuk dalam beg. Beg datang kosong, balik berat saja. Bawa balik, pergi tuang atas meja. Ya Allah abang, banyaknya rezeki. Subhanallah. Tu nak jawab apa tu? Kita duk curi korban punya daging. Tak malu ke kita tuan-tuan? Makan harta anak yatim. Tuan-tuan pergi semayang mayat. Bila semayang mayat hamba Allah tadi, isteri dia buat keluar duit daripada bank, pergi cocok duit dia, duit arwah, ditukar not RM5, buah dalam sampul, bagi orang semayang mayat dapat duit. Sedangkan duit itu adalah duit anak-anak yatim. Tuan-tuan dapat RM5, alhamdulillah. Dapat RM1, RM1 je. Sedangkan tu bukan duit orang mati, itu duit anak yatim. Itu belum masuk ke nuri tahlil, gunakan duit si mati. Tak takutkah jumpa Tuhan tuan-tuan? Berapa banyak hari ni mencuri, balun sana, curi sini, rompak sana. Apa nak jawab? Kita ambil harta pusaka tak betul. Pembahagian harta pusaka tak betul. Kita makan tanpa minta izin daripada tuan dia. Daripada tuan dia, kita mencuri, main rembat saja. Umur 16 tahun dah cukup umur. Kita lalu depan rumah Pak Mat Tempe, kita curi dia punya rambutan. Sampai sekarang tak minta halal pada Pak Mat Tempe. Apa cerita ni tuan-tuan? Kemudian Nabi Adam kata, hampir jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh boleh tolong kamu. Pakat pergi selerak jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku ada masalah. Ingat koma aja ada masalah. Apa masalah kamu Nuh? Bukankah kamu Adam nombor 2? Bapak kami nombor 2. Bapak kami nombor 1 Adam. Mati seluruh keturunan Adam. Yang tinggal 1 kapal yang dibawa oleh Nabi Nuh. Ini adalah bapak nombor 2. 80 orang ini adalah generasi kedua. Daripada sini lahirnya manusia yang lain. Kata Nabi Nuh, Allah pernah tegur aku. Sebab aku mendoakan kepada anak aku yang bukan Islam. Bila aku kata anak, naiklah dalam kapal, nanti boh datang, banjir datang, tenggelam kamu. Anakku jawab, tak apalah bapak, saya naik bukit, tak ada yang tenggelam bukit. Bapak jawab, Nuh jawab, naiklah. Hari ni banjir luar biasa, lain macam. Kata anak Nabi Nuh hidup. Bapak naiklah kapal bapak tu. Saya boleh panjat gunung. Akhirnya anak dia lemah depan mata dia. Tenggelam dalam lautan yang menggila. Lalu Nabi Nuh tadah tangan, ya Allah, ampunkanlah anak aku ya Allah. Dia tu anak aku ya Allah. Allah turun ayat. Dia tu bukan daripada anak kamu. Bila dia kufur kepada Allah, dia bantah Allah, dia bukan anak kamu. Yang kamu doa pasal apa? Tuhan marah pada Nabi Nuh alaihissalam, tegurnya. 1 kali Nabi Nuh doa pada orang, pada doanya baik. Doanya baik, minta ampun orang pun salah. Sebab anak dia tu tak nak ikut Nabi Nuh. Minta ampun pun kena tegur dengan Allah. Bayangkan kita hari ni doa sesama Islam, berapa banyak doa jahat. Hilang kasut pun doa. Baca Yasin balik ke rumah. Hai abang, tak baca Yasin di masjid, di rumah sambung pula. Isteri tanya, kasut abang hilang. Abang nak baca Yasin, biar buncit perut orang yang curi kasut abang. Astaghfirullahalazim. Dia ingat Quran tu turun untuk membuncitkan perut orang.
Berapa banyak orang yang doa padan muka, celaka, padan muka, mampu pi, biar dia rasa. Tuan-tuan nak jawab apa depan Tuhan? Tuhan tanya. Apatah lagi kita minta kehancuran sesama Islam? Tak bolehkah kita doa, tukar doa tu? Daripada doa minta kehancuran sesama Islam, buat sembahyang hajat, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, ya Allah. Bukankah itu yang Nabi doakan dan Nabi ajar? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku, kerana mereka ini orang tak tahu. Nabi tak doa kehancuran kepada sesama Islam. Tetapi kita gamak doa. Bila jadi benda tak elok kepada dia, hancur. Kita ucap kehancuran. Ada 2 bulan, sebulannya lepas, kakak saya ni cikgu sekolah. Bila dia cikgu sekolah, dia buat jamuan akhir tahun untuk budak-budak asrama dia. Pakailah tray-tray makanan yang bawah dia ada lilin, nak bagi hangat. Toki kedai kata jangan pakai lilin, ini lama punya mah. Lilin ni taklah tahan lama. Ini you pakai ini balu punya, ini gel punya. You kasih taruh ini dalam mangkuk, you kasih api, dia menyala lama. Kawan ni pun beli, pasang gel, pasang api. Gel tu keluar meletup, bubu-bubu, keluar. Meletup, kesebab di kepala dia. Meletup di kepala ni, keluar paper semua. Paper muka depan, berita pun muka depan. Glamour, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau nak glamour, minta-minta lah terbakar muka. Keluar dalam satu laman blog. Laman blog ni kalimah di atas dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perjuangan kami Islam. Dia tulis di situ apa? Adik Ustaz Kazim terbakar muka. Bukan adik saya, tu kakak saya. Fakta tak betul. Islam apa ni? Islam fakta mesti tepat. Benda yang tak tahu jangan cakap. Rupa-rupanya Ustaz Kazim ni ada adik lagi, ustazah juga kata dia. Baru-baru ni terbakar muka dia, padan muka Ustaz Kazim. Astaghfirullahalazim. Saya tak terbakar muka, kenapa muka saya pula dipadankan? Kalau padam pun kakak saya lah. Inilah peringatan kepada Ustaz Kazim, janganlah jadi pencacai. Subhanallah. Bodoh punya blog. Blogger ni bodoh, tuan-tuan. Inilah yang menjadikan orang benci pada Islam. Jenis-jenis blogger semacam ini. Tak mencerminkan Islam, tak tunjukkan akhlak Islam yang baik. Bila orang duk baca macam ni, orang tak kata pada dia, orang kata parti yang hang perjuangkan. Dibubuh lambang parti di atas tu pula. Orang kan kutuk parti. Sebab itu parti ni lambat nak menang. Lambat nak menang pasal apa? Kerana ada orang-orang yang merosakkan perjuangan parti. Lambatnya kemenangan sebuah parti bukan kerana tak betul parti itu, kerana orang yang mendokongnya itu tak betul. Saya tak kata, tuan-tuan. Orang lain kan kata, apa ni kawan ni muka terbakar, bulu kening terbakar, rambut terbakar, muka terbakar, hidung terbakar, mata terbakar. Hang boleh kata padan muka? Mana di ayat Quran, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana ayat itu? Ada Nabi kata, allazina idza asabathum musibah qalu padan muka ada? Tak ada. Inilah yang merosakkan, tuan-tuan. Yang orang makin benci pada ini. Ini sifatnya. Sebab tu kalau saya pimpinan parti, saya arahkan tutup laman blok ni. Hang punya pasal lah parti kami tak menang-menang. Elok nak menang kalah. Asal kalah menang. Asal menang kalah pula. Pasal hang punya pasal. Yang kita ni, jenis-jenis ustaz macam saya ni, cerita Islam tu bagus, Islam ni hebat, Islam tu bagus. Kamu pula buat U-turn pula, Islam tu buruk pula. Dengan akhlak penulisan, dengan akhlak cara menulis dan sebagainya. Sampai bila ustaz dia nak selesai kerja dah? Sampai bila ustaz-ustaz dia nak cerita, nak habis cerita Islam ni bagus, Islam ni bagus, Islam ni bagus. Bagus tang Islam yang ustaz tu ajak. Bila depa buka internet, bila buka dengan laman blog, haram jadah, maki celaka, haram jadah, maki, apa dah? Ni yang jauh.
Nabi Nuh kata, nafsi, nafsi, nafsi. Apa tu cari Nabi lain? Aku pun tak lepas. Nabi tegur aku, doa orang. Jumpa Nabi Ibrahim. Dia pun kata, wahai Ibrahim, anta khalilullah. Kamu ni kekasih Allah. Apa yang kau minta semua Allah makbulkan, wahai Ibrahim. Tolonglah, syafaatkan kami. Tolonglah kami. Kami dah tak tahan ni, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, sebenarnya aku pemalu jumpa Tuhan. Kenapa pula Ibrahim? 3 kali saya bohong. Nabi Ibrahim umurnya hampir 400 tahun. Seumur hidup dia 3 kali je bohong. Hari ni tuan-tuan, berapa kali bohong? Hari ni saja. Tak usah tanya semalam. Hari ni saja berapa kali dah kita bohong. Masya Allah. Pakcik minta duit pakcik. Tak ada duit. Dalam poket 200. Tak ada duit lagi. Bohong. Jumpa tepi jalan tu. Kemana pakcik? Tak pergi masjid ke? Malam ni Ustaz Kazim ada. Pakcik ada hai. Ada hai apa? Balik rumah duk menung. Duk tunggu Kelantan lawan Kedah. Piala Mas Raja-Raja. Subhanallah. Bohong ni tuan-tuan. Bohong dengan isteri. Bohong dengan pak. Bohong dengan mak. Bohong dengan suami. Tak malukah menghadap Tuhan? Ustaz. Ya. Nabi Ibrahim pun bohong lah. Kalau Nabi Ibrahim bohong, saya pun nak bohong. Tengok apa jenis Nabi Ibrahim bohong. Bohong pertama, menyelamatkan akidah. Sebab Raja Namrud suruh sembah Tokong. Dan Raja kata, semua rakyat beta, jom kita pergi sembah Dewa Ra, Dewa Matahari. Nabi Ibrahim kata, tak paksa aku ni nak sembah Tokong ni pula. Nabi Ibrahim buat excuse. Dia bagi MC. Dia kata, saya sakit taun, tak dapat pergi. Pada masa itu penyakit taun adalah penyakit yang paling dibenci. Kalau siapa yang ada penyakit taun, dihalau keluar. Mereka pun kata pada Nabi Ibrahim, hang jangan pergi, nanti berjangkit satu kampung pula. Nabi Ibrahim berasa, yes, selamat aku. Bila duduk seorang-seorang tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Cuba tuan-tuan duduk seorang-seorang dalam bilik hotel. Tuan-tuan pergi kursus. Nak lapor diri pukul 8 malam. Kursus bermula 8 malam sampai 2 petang. Tuan-tuan nak buat apa? Tak membuka tingkap. Tengok bola renang tak ada pula. Leceh sungguh. Buka TV pun jemu. Buka TV salah. Sat lagi buka peti sejuk. Tengok kacang ada ke tidak. Tutup balik. Sat lagi buka almari sini. Buka laci sini. Itu kalau duduk seorang-seorang. Nabi Ibrahim duduk di seorang-seorang dia. Dia nak buat apa? Dia tengok berhala ni banyak gila. Dia ambil kapak, di kapaknya habis berhala-berhala kecil. Tinggal berhala yang paling besar. Disangkutnya di tangan berhala paling besar. Balik raja tengok hancur segala berhala. Raja tanya, siapa yang buat ni? Mereka jawab, ni Ibrahim lah tuanku, dia seorang yang tak pergi. Kita semua pergi. Panggil Ibrahim. Kamu buat? Tidak. Apa sebab kamu tak buat? Kamu seorang yang tak pergi. Kalau saya buat, mestilah kapak tu ada di tangan saya. Sekarang ni siapa yang megang kapak? Dia lah yang buat. Nengok-nengok kapak yang paling besar, yang paling besar berhala yang pegang kapak. Itu dia yang buatnya, tengok dia pegang kapak. Raja Namrud kata, kamu ni bodoh benar Ibrahim. Adakah batu, kayu, berhala yang keras ni boleh hancurkan yang kecil-kecil? Kalau gitu tuanku lah bodoh. Tuanku sembah benda yang tak boleh buat apa-apa. Bohong kali kedua. Salah ke dia? Tak salah. Kali pertama menyelamatkan akidah. Kali kedua nak bagi tahu sembahan Namrud tak betul. Bila dibakar tak terbakar. Dihalaunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bawa isterinya pergi ke negeri lain. Berhijrah ke negeri lain pula. Bila sampai di negeri yang mana rajanya suka merampas isteri orang. Mana isteri yang cantik dia rampas. Bila sampai dekat imigresen nak cop, pegawai imigresen tanya, siapa ni perempuan belakang kamu ni? Adik kamu ke, mak kamu ke, isteri kamu? Nabi Ibrahim kata, ni adik. Cakap betul-betul adik ke isteri? Adik. Masa tu bukannya ada mic card. Bila sebut adik-adik ya. Padahal dia tu isteri. Kenapa dia sebut adik? Sebab nak menyelamatkan, sebab rajanya suka mengambil isteri orang.
Akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim, taklah dirampas isterinya. Itulah 3 kali Nabi Ibrahim berbohong. Bayangkan tuan-tuan, pun malu jumpa Allah. Kita punya banyak berbohong. Nega bohong, jual barang bohong, dengan anak kecil bohong, dengan kucing pun bohong. Tak malu kah? Kucing tu lapar, kita ambil tulang, kita bagi dekat dia, nyau, nyau, kita pun lempar. Kucing pun cari, tengok-tengok tulang. Macam mana nak masuk syurga kalau dengan kucing pun kita tipu? Nabi Ibrahim kata, ambil jari Musa. Musa kata, aku pun tak boleh tolong. Aku tumbuk orang. Macam mana aku nak jawab depan Tuhan? Nabi Musa tumbuk pasal apa? Sebab orang Fir'aun, keturunan Fir'aun, dia ragging keturunan Bani Israel. Depan Nabi Musa, dia tengok bangsa Qibti ni tumbuk orang bangsa Bani Israel. Nabi Musa ni tak puas hati. Suruh damai, tak mau damai, dia bagi sebiji, terlentang hamba Allah tu. Dia report pada Fir'aun. Fir'aun kata tangkap Nabi Musa. Nabi Musa pun lari ke satu negeri yang lain. Dengan sebab itulah dia malu jumpa Allah. Sebab dia pernah tumbuk orang. Sedangkan tumbuk orang itu bukan kerana apa? Kerana nak meleraikan pergaduhan. Orang tu balun Nabi Musa balas balik. Kerana mempertahankan diri. Macam mana kita nak jumpa Allah? Anak kita pukul tanpa sebab. Anak kita ambil 20 sen, dia cala kereta Myvi kita. Tak guna punya anak, rotan 10 kali di tangan, pecah tangan anak. Tuan-tuan tak takut ke jumpa Allah ni? Budak 2 tahun, dia tahu apa? Pecah tangan anak, kena jahit, kena kadang-kadang benanah, kadang-kadang berjahit, kadang-kadang patah. Nak repair macam mana kalau tangan anak patah? Berjahit, sakit, cat, ganti balik pada kereta yang dicalarkan. Ada mak bapak sanggup pukul anak. Saya tengok dalam YouTube, tengok dalam Facebook, gambar pembantu rumah pijak budak. Tak lalu makan satu malam satu saya kata. Tak gamak. Isteri saya tengok pun teriak, tak lalu makan. Pasal apa? Tengok pembantu rumah ni pijak budak dalam bilik air. Dia basuh dengan kaki, disepak dengan kaki, diambil gayung cebok tu, disumbat dalam mulut budak tu. Budak ni bangun, telur hoyang, dia tolak lagi. Tuan-tuan pasanglah CCTV yang mana ada pembantu rumah. Saya kalau, saya ngenangkan laptop tu saya punya. Kalau orang lain punya, saya sepak lama tuan-tuan. Geram. Budak umur setahun lebih, 2 tahun kena seksa, kena dera. Apa dia boleh tahu? Penumbuk kita ni sama besar dengan muka dia. Kita gamak tumbuk dia, kita gamak pukul dia. Nak jawab apa depan Tuhan? Itu yang dera anak. Itu yang dera isteri.